kasih Puan Pengacara buka tadi majlis kita. Dalam masa yang sama tadi, tuan-tuan dan perempuan macam mana tunggu saya, okey. Saja saya masuk lagi lambat, keluar balik. Itu pun kan nampak kita. Lah Ustaz keluar pula Ingatkan lah. Ustaz. Ingatkan Tak Ustaz saja. merajuk ke apa? Dah. Itu gimmick sebenarnya, gimmick. Gimmick tanpa Gimmick dirancang. ya. Gimmick. Satu nak tengok macam mana kalau tuan-tuan menanti seseorang yang tiba-tiba tak muncul. Sudah pasti akan kecewa. Tapi ada yang setia. Itu yang menguji. Tetapi Ramadan, apapun yang pasti ialah Ramadan akan tetap tiba. Ramadan tetap akan datang. Cuma masalahnya ialah manusia itu sendiri tidak tahu untuk menghargai ketibaan dan juga kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Maka sebab itulah, tuan-tuan perempuan sahabat rahimakumullah sekalian, ini adalah janji Allah. Ini adalah ketetapan Allah. Melainkan kita meninggal, wa imma kiamat hukum. Itu saja yang menghalang untuk Ramadan itu tiba. Tapi sudah pasti, bulan yang dinanti-nanti akan tiba. Cuma caranya macam mana kita nak menyambut Ramadan yang kita tunggu-tunggu ni. Maka tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, bila tajuk saya yang kita sama-sama akan bahaskan, akan kita kupaskan atau isikan, saya letak bukan perkara ni sahabat masa, sahabat tahun. Kita akan bercakap tentangnya. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, sudahkah anda dan juga saya bersedia untuk menerima kedatangan Ramadan Al-Mubarak? Kalau tadi untuk saya masuk lambat satu hal, kan? Tuan-tuan rasa perimahan, buat lambat nak masuk. Kan? Yang kedua, tak ada lambat kenapa dalam seminit dua je. Kan? Yang kedua, tengok macam mana dia dah masuk, dia keluar. Bayangkan maksudnya kalau Ramadan dah sampai kat kita. Contoh ni contoh. Kalau kata Ramadan itu bagikan macam kita, makhluk manusia. Datang kat kita, tiba-tiba kita pula macam mana sambil lewa. Tak apa, Ustaz tak masuk lagi lah. So kita pun macam tak bersedia nak tunggu dan kita pun tak bersedia untuk sambut. Dan kita sendiri tak meraihkan orang yang kita nanti-nanti tu. Bayangkan dia dah perah, aku balik macam mana tuan-tuan? Tapi Ramadan tidak begitu. Kerana Allah nak bagi satu bulan ini untuk kita. Kalau hari ini tak dapat, esok cuba. Tak dapat lagi, cuba. Sampai 30 hari, ada 29 hari. Yang Allah bagi dekat kita untuk kita buat baik sepanjang bulan itu. Sayang dan amat rugilah jikalau ada di kalangan kita yang tidak bersungguh-sungguh dengan Ramadan yang tiba. Ya. Maka sebab itulah saya nak mengajak untuk sama-sama, saya dan tuan-tuan. Saya tak nak ambil masa panjang. Tambah-tambah kita berada pada hari Minggu dan mungkin ada yang belum sarapan, ada yang tengah sarapan, ada yang tengah siapkan sarapan. Ya. Tak apalah tuan-tuan sahabat rahimahullah. Saya sendiri pun nak on the way balik ni ke Kuala Lumpur. Semalam ada forum Dr. Izhar Arif. Tak apalah. Yang penting tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian ialah apa juga aktiviti yang kita lakukan, apa sahaja perkara yang kita lakukan, saya nak cuba kongsi kebaikan. Sebab kalau saya on the way balik, takut saya lagi di jalan tu kan, line tu dia tak stabil. So biar saya kekal di sini sekejap, saya bersama dengan tuan-tuan dan puan, lepas ni baru saya pergi cari makan, lepas ni baru saya keluar balik. Baik, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, apakah persiapan kita untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak? Jikalau persiapan hanya sekadar berpuasa, berlapar dahaga, hanya sekadar itu sahaja, tidaklah membawa maksud puasa yang sebenar. Maka puasa yang sebenar yang kita nak ambil dan kita nak bahaskan ialah perkara yang jauh daripada yang biasa orang buat, iaitu menahan diri daripada makan minum, kan? Menahan diri daripada meneguk air, makan sesuatu, sampai min tulu al-fajr ila ghurubi syamsi, daripada terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Bukan itu saja. Sebab kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, seorang yang namanya perkara yang dilakukan itu mendapat keampunan Allah, mendapat kebaikan Allah, mendapat keberkatan Allah, mendapat segala-gala yang Allah bagi kat kita, ialah satu kebaikan itu. Contoh macam haji dapat mabrur, kita pun sama, kita pun nak haji, nak puasa, kita nak puasa yang sempurna. Maka kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ialah apabila dia buat satu benda, dia rasa seronok, apabila dia tengok satu kejahatan, dia rasa benci. Sebab itulah Nabi SAW juga ada pernah menyebut, ketika mana sahabat tanya, mal iman, apakah iman wahai Rasulullah? Rasulullah pun bagi tahu, iaitu satu benda yang bila kamu tengok benda yang tak elok, kamu benci. Tetapi apabila kamu buat kebaikan, kamu rasa seronok, kamu rasa sihat. Begitu juga dengan Ramadan. Kalau orang menganggap bahawa Ramadan ini bulan terbaik dan bulan yang membawa kepada kebaikan dan juga memulih kekurangan yang sedia ada dalam diri kita, maka tak dapat tidak tuan-tuan dan puan sahabat rahimakumullah sekalian, ialah kita jadikan jambatan dalam Ramadan ini
sebagai proses untuk kita buat baik. Dan kita nak tinggalkan perkara yang tidak elok itu. Maka tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, perkara pertama yang disebutkan oleh para ulama untuk kita menyambut Ramadan. Salah satunya ialah disebut sebagai banyakkan berdoa. Benda basic. Walaupun biasa doa ni tuan-tuan sebab rahimahkumullah sekalian. Saya sendiri pun berdoa, tuan-tuan dan puan juga berdoa. Di mana saja kita berada, kita kena berdoa. Ya. Dan kena ingat bahawa doa ini adalah pengharapan. Doa ini adalah permintaan. Doa ini adalah sesuatu yang kita nak. Jadi Allah ni dia maha dengar. Inna Allah was sami'ul alim. Sesungguhnya Allah ini maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita tuan-tuan dan puan duk mana saja ni pagi ni tengah-tengah duk baca kopi. Ustaz Nabi kata doa lah. Ya Allah, bagilah kopi ni jadi Milo. Kadang-kadang tak boleh lah. Kopi kita tak kopi. Kita doakan yang baik-baik lagi. Maksudnya ialah kita doakan sesuatu yang lebih sempurna. Contohnya, ya Allah dalam Ramadan ni, aku nak jadi orang yang rajin pergi masjid. Contoh, baca kopi tu kan. Ataupun ya Allah dalam Ramadan ni, aku nak sesuatu lah ya Allah. Apa dia? Minta. Mudah-mudahan dalam Ramadan. Dan sebelum Ramadan kita minta, ya Allah, kalau aku dapat Ramadan, ya Allah, aku nak jadi yang terbaik. Doa. Mudah-mudahan kan? Doa. Sebab itulah tuan-tuan, para salafus soleh. Mereka ni kalau doa, terutama untuk dapatkan Ramadan ni, dia bukan doa macam kita. Kita ni doa juga. Tetapi kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan bahawa para salafus soleh, apabila mereka berdoa, mereka mendoakan sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh, dengan pengharapan daripada Allah, bahkan jangka masanya, Masya Allah, tabarakallah, panjang sangat. Ibn Rajab Al-Hambali kata apa? Salafus soleh berdoa untuk dapat Ramadan ni 6 bulan sebelum sampainya Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. 6 bulan tuan-tuan. Bayangkan. Macam kalau kita lah hari ni kan, dalam kita hari ni. Jadi contohnya, kalau kita nak buat kenduri, kan? Dia bukan boleh rancang hari ni, esok jadi. No, kalau kenduri kahwin, apatah lagi. Setahun mungkin. Nak cari tempat, nak cari catering, nak cari segala-galak lah. 1 tahun itu pun rasa dah sesak dada. Tambah-tambah dalam setahun ni kita rancang tiba hari ni, hari kejadian. Allah semalam tak tidur lena dah tuan-tuan. Nak pastikan hari ni berjalan lancar. Terutama anak-anak kita yang kita nak lepaskan dia tu. Nak jadi menantu orang. Nak jadi suami orang. Nak jadi isteri orang. Kan? Tambah pula anak pertama. Anak sulung. Ataupun anak pertama lah kita nak lepas. Dia punya resah lain macam. Bayangkan itu persediaan kita nak buat kenduri. Bayangkan Ramadan yang tiba. Tapi kita buat biasa. Salafus soleh mendoakan untuk dapat Ramadan ni paling minimal 6 bulan. Sungguh-sungguh ni. Tuan-tuan. Jadi maksudnya kalau kita pun nak dapat Ramadan, tak salah. Sebab kita masih berbaki lebih kurang dalam 10-11 hari yang tu lagi kan. Nak masuk Ramadan ni. Tak apalah tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian. Apa yang penting ialah kita kena bersiap siaga. Perkara pertama ialah banyakkan doa. Doa di antara doa salafus soleh ialah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa taqabbalhu minni mutaqabbalah. Itu doa mereka. Ya Allah, sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan. Ya Allah, bagilah kami berada sepanjang Ramadan. Ya Allah, terimalah apa-apa amalan yang kami lakukan dalam bulan Ramadan tanpa ditolak. Itu doa mereka. Kita hari ni tuan-tuan, cuba tanya apa doa kita. Saya tanya aku doa Ustaz. Apa dia Ustaz? Doa yang selalu tu imam baca. Saya kata dengar, lega. Alhamdulillah. Doa apa tu? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu doa makan. Ataupun doa yang kita guna untuk makan. Tak salah tuan kalau doa tu untuk majlis pun tak apa, tak salah. Cuma jangan terkejut jelah. Sebab doa tu umum. Allahumma barik lana, ya Allah berkati. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kepada kami. Barik lana fi ma razaqtana. Apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Macam pagi ni ya. Kadang-kadang kita buka, Bismillah, contohlah, untuk imam ke, apa-apa, kau tak mana baca. Yang dah terkejut pula. Sebab doa tu bukan khusus pada doa makan, contoh. Dan doa salah satu doa yang Nabi SAW pernah bacakan, telah ucapkan, iaitu Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban juga, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Tuan-tuan sebab rahimahkumullah sekalian, saya mengenalkan saya dengan orang duduk di keliling saya tuan-tuan.
lebih kurang seminggu dua ni lah. Minggu lepas dengan minggu ni. Orang paling dekat dengan saya, maksudnya kawan-kawan, adik-beradik, jiran tetangga, dan sahabat rahimahullah sekalian. Minggu lepas, saya ada baru sampai kat Perlis, malam tu ada program dekat Pok Dia. Baru sampai, dia beritahu ada sahabat saya, ayah dia meninggal. Kawan-kawan baik lah. Sebab naik motor sekali, pergi belajar naik motor sekali kan. Jadi, ayah dia meninggal. Allah terkejut. Berselang hari pula 2 hari, mak pada kawan saya juga sekolah menengah dia meninggal. Mak dia tu kena mengenal juga dengan adik-adik pula mak saya. Jadi Allah buat akbar meninggal. Lepas tu semalam masa baru sampai dekat kuliah ni, orang mesej. Sahabat saya juga mesej, kawan baik saya. Rakan baik saya lah. Memang masuk kelab taekwondo sekali, pergi Mesir sekali, semua sekali lah kenal. Mak dia, ayah dia kenal. Ayah dia polis trafik, orang Kedah ni. Kenal, dulu dia di polis. Sampai kira kalau nak saman saya tu, bila tengok keluarga kami, dia tak jadi saman. Sebab satu dia kenal saya. Tapi saman dia tegur lah, maksudnya benda kesalahan kecil. Bukanlah dia tak salah faham pula. Sebab apa? Sebab ni, hubungan kita baik. Dan contohnya macam, ialah orang tua, apa namanya, bawa slow. Jadi bila bawa slow ni, ayah saya pula accident, jadi tangan dia, apa ni, macam lumpuh lah. So bila tak check lampu brek yang ketiga menyala tu zaman zaman 90-an dulu ni. Zaman tu baru mula-mula diperkenalkan tentang brek 3, lampu brek 3 tu kan. Bawah 2 atas itu tu kan. Tak menyala tu, saya tahu pula kereta bubuk, kereta lama. Tekan tak menyala. Dia kata ni tak menyala lampu ni. Dan bila tengok ni ayah tak ada. Tak boleh. Kenal. Tuan ni ada mak akrab. Ayah mak dia pula meninggal. Allah. Jadi dalam seminggu dua ni, ramai dah di kalangan kawan-kawan kita, adik-beradik kita yang dekat-dekat meninggal. Saya yakin begitu juga dengan tuan-tuan dan perempuan. Maksudnya apa saya nak sampaikan, mesejnya ialah ajal kita tak tentu bila masa di mana. Jadi sebab itulah kita kena banyakkan berdoa. Salah satu yang doa yang disebut oleh Nabi SAW, doa yang saya sebut tadi. Doa ialah kita minta untuk Allah panjangkan usia kita sampai Ramadan. Orang berebut-rebut nak ambil Ramadan macam apa? Ya, kita kena tahu bahawa bulan Ramadan ni, bulan yang Allah nak bagi bonus banyak kat kita. Dengan amal-amal soleh. Jadi rugilah kalau kita satu tak mengharap Ramadan tiba. Yang kedua tak bersedia Ramadan tiba. Bahkan yang ketiga kita tak tahu nak mengisi apa dalam Ramadan. Oh, rugi tuan-tuan. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, Ramadan ini adalah bulan yang kita kena ambil penghayatannya. Maka perkara pertama yang saya tekankan pada tuan-tuan juga diri saya ialah persiapan dengan memperbanyakkan doa. Tak kisah. Doa apa pun tak kisah. Salah satu doa yang saya baca tadi, doa tu daripada Nabi SAW sendiri. Doa apa tuan-tuan tak asal tuan-tuan nak baca doa yang sebelum baca. Tuan-tuan tak faham sangat, tuan-tuan nak faham dengan bahasa tuan-tuan sini, bahasa Sanskrit silap. Bahasa contoh logat Kedah, baca. Orang Kelantan nak kecek Kelantan, ya Allah tolonglah ya Allah. Batu hamba ni lemah sangat ni. Batulah. Contoh doa. Apa saja dalam bahasa apa juga. InsyaAllah. Allah itu alim. Maha mengetahui. Maka tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak bersama dengan tuan untuk kita ambil pengajaran ni. Sebab kita tak mahu sambil lewa. Doa lah banyak-banyak. Terutama doa untuk kita dapat Ramadan. Satu. Yang kedua tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kata juga oleh para ulama berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku ni tak minta apa-apa, melainkan mereka ni sembah aku. Liya'budullah, sembahlah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Ini Allah suruh untuk kita melakukan sesuatu dengan ikhlas. Macam juga nak masuk Ramadan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ada sesi yang lepas yang ada sebut pada tuan-tuan. Kenapa Nabi sebut bulan Syakban, bulan yang ramai manusia lupa, lalai dan alpa. Sebab kita duk nampak persiapan raya berbanding dengan persiapan Ramadan. Salah tak? Tak salah kalau kita nak buat persiapan raya. Tetapi dalam masa yang sama, gandakan juga ataupun samakan juga sambutan untuk Ramadan itu sendiri. Tak salah kalau tuan-tuan nak buat persiapan raya. Saya sendiri pun tuan-tuan baju raya juga saya dah tempah. Bukan saya marah tuan-tuan nak tempah baju raya tak. Kan? Tak kisahlah bulan bintang, awan mengambang ke, sinar purnama malam ke, tak kisahlah apa-apa jenama sekalipun. Yang penting ialah kita kalau nak sambut raya,
buat sama juga macam kita nak sambut Ramadan. Bahkan lebih lagi sebab kelebihan yang banyak pada bulan Ramadan. Syawal juga ada kelebihan yang tersendiri. Kita tak nafi. Allah ni tak diskriminasi hak kita untuk dapat sesuatu kebaikan. Sebab tu, bila nak masuk Ramadan dan dalam membuat, perkara kedua yang perlu dibuat ialah memperbaiki niat agar kita menjadi seorang yang benar-benar ikhlas, redha dengan satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo sama-sama kita betulkan balik. Betul lah. Ada orang kata, Ustaz, saya ni kalau bulan lain jenuh Ustaz, buat tu buncit perut kan. Oh dia kata, semacam semalam saya forum dengan mereka, mereka pekat main gurau kacau kan. Tapi sebab dah akrab, jadi seronok dah saya tengok mereka semua. Yang Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Haslim, Usik Abdullah Khairi, Usik pula Datuk Izzah. Datuk Izzah pula balas balik kan. Jadi seronok, meriah. Mereka gurau cara dia hadir. Dan sahabat Rahimahkumullah sekalian, kalaulah kita ni boleh faham bahawa Ramadan ini bulan yang Allah nak bagi keistimewaan kat kita, kita tak nak lepas, jadi tuan-tuan, kena polis balik. Maka sebab itulah para ulama juga sebut, bulan yang kita nak terima ni, betulkan niat dia bukan hanya sekadar nak buat itu semua hodin je tuan-tuan. Ngatur niat puasa. Rupanya ialah kita nak kena ikhlaskan hati, bersihkan jiwa daripada segala yang melekat dalam diri. Benda-benda karat-karat mazmumah yang ada. Maka sebab tu juga, kalau tak silap saya, ada dalam sisi lepas saya ada sebut juga berkenaan dengan hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Imam, yang dicatatkan riwayat Imam An-Nasai, tak silap, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ada menyatakan bahawa golongan yang tidak diterima pengampunan Allah ketika mana bulan Syaban ataupun malam nisfu Syaban adalah satu, ialah perasaan orang yang masih ada dalam perasaan hati dia, perasaan dendam. Dia punya hati, tak puas hati dekat seorang. Maka sebab tu rupanya kita nak masuk Ramadan, hati kita kena bersih, hati kita kena jernih, hati kita kena putih. Tuan-tuan, bukanlah putih tapi beli klorok lah, sonyong tak payah. Ada cara-cara dia. Sebab tu yang para ulama sebut, kena ikhlaskan niat, kena perbetulkan niat. Rupanya hati kita ni tak sama. Walaupun rambut sama hitam, tapi tak sama panjang. Kan? Kan? Betul. Rambut saya nampak sama. Tapi kita tak sama daripada sudut yang lain. Begitu juga dengan hati. Maka tuan-tuan, untuk nak sambut Ramadan, jom kita polis hati. Polis hati macam mana? Ya, salah satu cara yang disebut juga oleh para ulama ialah zikrullah, mengingati Allah. Mengingati Allah ni banyak. Sama ada kita zikir tu, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Contoh. Ataupun yang lain boleh juga. Subhanallah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahal azim. Pun boleh. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Mengingati Allah dalam apa jua sebutan dan kalimah. Mudah-mudahan tuan-tuan saya, kita tak akan tinggalkan Allah dalam diri kita. Apatah lagi nama zikrullah itu ialah dengan membaca Al-Quran. Itu basic dah. Kalau satu hari tuan-tuan tak dengar ayat Quran, berarti hati tuan-tuan tidak ada getaran. Kita bimbang bila dah hati ni jemaat tu dia lama-lama tak dengar Al-Quran, tak dengar hadis. Maksudnya ialah kita tak pergi dengar kuliah, kita tak dengar nasihat, kita tak pergi mana-mana majlis ilmu. Jadi sama lah tak semayang. Jadi hati kita tak akan tenteram. So ayat Quran adalah syifa, penyembuh. Ayat Quran adalah mukjizat kalam Allah. Apa saja boleh berlaku dengan kalam Allah itu sendiri. Maka tuan-tuan, sahabat rahimahullah sekalian, jom kita isi siap-siap, betulkan balik diri kita untuk kita gembirakan hati kita nak sambut Ramadan. Tuan-tuan gembira nak sambut Ramadan. Mungkin tuan-tuan boleh jawab sendirilah kalau buka mikrofon. Habis naik orang, saya nak jawab seorang-seorang, 116 orang ni. Tuan-tuan mesti akan ada jawapan itu. Kenapa saya tanya? Soalan mudah kan? Adakah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya berada dalam alam maya ini gembira dengan Ramadan? Apa bukti anda gembira? Jika anda seorang yang gembira, katakan, jika gembira sambut Ramadan, katakan la la la. Tak, bukan itu lagu. Tapi kita rasa gembira ialah kita siap-siaga, kita bersedia nak sambut Ramadan. Bahkan kita dah plan dah apa yang akan aku buat setiap hari dalam bulan Ramadan. Sebab kita tidak mahu untuk Ramadan yang tiba ini datang dan berlalu begitu sahaja. Maka tuan-tuan, sahabat rahimahullah sekalian, kita nak ambil peluang ini untuk kita ambil ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah dengan disebutkan oleh para ulama. Yang kedua, saya nak pesan pada tuan-tuan, kita ikhlaskan diri kita, bersihkan. Sebelum masuk Ramadan ni, tuan-tuan, jumpa siapa-siapa yang pernah kita sakitkan hati dia, minta maaf. Boleh tuan-tuan?
Kalau dengan Allah kita boleh pengampunan. Ya Allah ampunlah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan Allah. Manusia takkan tahu kita dengan Allah dia. Tapi dengan manusia, tuan-tuan kena berlaku adil dengan menyebutnya bil lisan. Tak payah. Kalau jauh mungkinlah kita boleh WhatsApp. Tapi tuan-tuan kena minta maaf. Seorang demi seorang yang tuan-tuan dah sakitkan hati. InsyaAllah sahabat-sahabat kita ni yang baik-baik hatinya akan memaafkan anda semua. Ya, yang penting selesaikan dulu masalah kita dengan mereka sebelum masuknya Ramadan. Sebab tu salah satu formula yang orang duk tanya kan. Kenapa saya masuk Ramadan tapi saya keluar? Macam tu je. Rupanya macam kita lah tuan-tuan. Kalau kereta di luar buruk, dalam lagi lah semua. Macam-macam jenis barang ada. Kita pun masuk dekat kawas. Kita kata, okay, tolong masuk kereta. Dia pun, okay, masuk kereta. Luar dalam. Luar je. Luar je. Bila keluar, orang tengok tu dia bergelak. Cantik kereta baru. Padahal kereta baru masuk. Kan? Tetapi bila buka-buka kereta, tu dia. Kenapa? Dalam belum clear. Luar dah clear. So, tuan-tuan, Ramadan rupanya Allah nak ajak kat kita. Panduannya betulkan hati. Begitu juga dengan tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita tengok dalam diri kita hari ini, cuba tengok. Kan? Kalau kita tengok diri kita pun sama. Maksudnya ialah, apabila kita duduk dalam keadaan kita baik-baik ni, bayangkan rupanya Allah nak ajak kat kita, kena bersihkan diri kita. Sama dengan sembahyang. Kenapa kita kena ambil wuduk? Rupanya dengan ambil wuduk, bukan hanya mengeluarkan kotoran-kotoran dan menanggalkan kotoran-kotoran yang ada di keliling dan di badan kita ni tuan-tuan. Rupanya Allah nak suruh kita bersihkan dalaman diri kita. Itu dia poin dia. Bukan hanya sekadar gugurkan kotoran-kotoran yang ada ni. Tapi dalam masa sama lah, kita nak bersihkan jiwa kita. Dengan keadaan kita berwuduk tadi. Menanggalkan ni satu hal benda fizikal. Rupanya dalam. Tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah sekalian. Maka ambillah peluang ni untuk kita buat persiapan kedua dengan memperbetulkannya. Perkara yang ketiga, tuan-tuan perempuan sahabat rahimahkumullah sekalian, yang disebutkan oleh para ulama juga untuk kita mempergiatkan sesuatu ialah kita kena ada perancangan yang terbaik untuk pengisian dalam Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan ni saya nak beritahu pada tuan-tuan bukan hanya bulan puasa. Maksudnya kita puasa lah saja. Sebab tu bulan ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185 kan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Allah telah mengkhususkan satu bulan dengan letakkan nama Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Maksudnya bulan ini apa berlaku? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Maksudnya bulan ini ada pengisiannya dengan penurunan Al-Quran. Maka dalam bulan Ramadan kena ada pengisian. Pengisiannya apa? Al-Quran. Di samping kita nak dengar orang baca Quran, di samping kita tak ada Al-Quran, tuan-tuan baca Al-Quran. Ini pengisian yang Allah nak bagi tahu bahawa bulan ini adalah bulan pengisian. Sebab tadi kita dah bersihkan hati kita. Kemudian kita dah minta pada Allah untuk sampai Ramadan. So, bila kita dah sampai, apa kena ada? Jiwa kita dah bersih, dah clear, masukkan elemen Quran dalam diri. Itu dia. Itu salah satu pengisian kita. Maksudnya, kena rancang pada tuan-tuan yang mungkin dalam bulan Ramadan ni kita rancakkan juga. Bukan rancak berdosa, tapi rancak berpahala. Kita masuk dalam grup kita ni, sambung cerita tentang ibrah-ibrah daripada Al-Quran. Saya yakin para pentadabbur kita ramai dalam grup kita ni. Ustaz-ustaz, asatidzah, tuan-tuan pun duk tengok duk. Dan mungkin dapat macam-macam maklumat daripada 3-4 orang kan. 3-4 orang kan. Kita yang berpuluh orang ustaz-ustaz, Masya Allah ramai. Bagus. Tim Spark ni kan, dia panggil ramai ustaz duduk bincang sampai perinci. Mungkin memperjelaskan jika ada persoalan daripada tuan-tuan kan. Saya tengok juga ada di kalangan ustaz ni yang buka untuk sesi soal jawab. Bagus. Tuan-tuan pun sendiri boleh tanya. Tanya bukan untuk kita sekadar tanya, tapi tanya untuk pengetahuan kita bersama. Itu penting. Ya, mudah-mudahan kita akan dapat itu. Jadi tuan-tuan, perkara yang ketiga yang saya sebut pada tuan-tuan, jadikan Ramadan ini bulan pengisian. Dengan perancangan daripada awal sebelum masuknya
Ramadan. Ni kita kena siap lah. Macam tuan-tuan lah pergi planning, nak pergi piknik, nak pergi holiday kan. Kita bukan terus pergi, nak pergi mana hari ni? Nak buat apa hari ni? Tak. Mesti dah kita ada plan. Okey, jom hari ni kita sampai dekat mana? Kalau kita sampai dekat Kedah, kita nak pergi mana? Kita pergi Pekan Rabu. Contoh pergi Pekan Rabu. Kemudian kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke apa lagi sini best lupa lah belah Kedah. Contoh kan. Jadi kita dah ada plan tempat macam-macam nak pergi sebab kita tak mau nanti bila masuk baru kita nak mula rancang. Maka rugilah kita sebab benda tu dah terjadi. So tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, pengisian yang perlu kita buat salah satu ialah pengisian Al-Quran. Saya tuan-tuan, kita kena ambil peluang. Saya yakinlah TV pun akan main peranan untuk keluarkan siaran-siaran yang berbentuk penyampaian agama dari sudut kalam Allah itu sendiri. Begitu juga saya tak terkecuali untuk katakan bahawa siaran-siaran radio juga akan menampilkan para asatidzah untuk menyampaikan kalam Allah ini menerusi segmen masing-masing. Berarti Masya Allah masing-masing ada hati ruh untuk mengimarahkan bulan Ramadan ini dengan kalam Allah. Bagus tuan-tuan. Tapi kita jangan lupa peranan kita juga perlu diberikan secara bersama, iaitu kita belajar Al-Quran dengan membaca dan menghayati kalam Allah itu. Jadi sebab itulah masjid-masjid, surau-surau, tempat pejabat kita, dia akan buat kumpulan-kumpulan kecil namanya Tadarus Al-Quran. Kemudian di penghujung akan buat majlis khatam Al-Quran. Ustaz, saya tak ada hadis baca Ustaz. Tak apa. Ambil dengan cara bahawa kita dah bersungguh-sungguh, kalau tak mampu untuk khatam dalam tempoh ni, lepas tu kita khatam. Tak salah. Tak ada pun hukum sampai baca, kena khatam. Kalau tak khatam, tak selesai. Dah kita baca sampai habis dalam keadaan semampu mungkin untuk kita belajar. Walaupun tak dapat 1 bulan, tak sama. Sebab ada orang baca 1 hari dapat 2-3 juzuk. Mungkin 1 hari 10 juzuk. Mungkin 1 hari habis 1 Quran. Masya Allah, tabarakallah, hebat. Tapi bagi kita, mungkin 1 hari tak dapat nak baca 1 juzuk. Tak apa. Kita ambil lah dapat setidak-tidaknya berapa muka surat yang mampu untuk kita baca. Sebab kita jangan berlumba-lumba dengan orang lain. Yang penting, saya sebut tadi, Ramadan adalah bulan pengisian jiwa dengan kalam Allah itu sendiri. Maka tuan-tuan buatlah apa saja tentang Quran. Tapi yang penting, jangan tinggal Al-Quran, terutama sepanjang Ramadan Al-Mubarak. Ambil catatan tu. Ya? Sebab apa? Guru saya kata, kalau kita baca Quran, berarti kita telah menghidupkan diri kita sebelum ke alam sana. Tapi apabila kita tak baca Quran, seolah-olah kita telah menggelapkan alam kubur kita. Itu contoh dia. Ya? Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak hias kubur ataupun rumah kita selepas pada rumah yang ada ni, kita bacalah Quran. Mudah-mudahan adalah tak lampu lilak pun dalam kubur tu. Ada lampu pita sikit, semua pun nak malak-malak pun tak apalah. Tu kiasan saya bagi. Jangan nampak sama pula lah. Maksudnya ialah kalau tuan-tuan yang duk baca sikit-sikit tu, macam tu lah cahaya naik. Macam tu. Tapi kalau tuan-tuan baca sungguh-sungguh, insya-Allah mudah-mudahan ada spotlight tu. Dekat dalam kubur mana-mana. Itulah kebahagiaan kita tentang Quran. Baik. Tuan-tuan sahabat rahimahullah. Apa lagi pengisian dalam Ramadan? Banyak. Salah satunya lagi ialah tuan-tuan, siapa kita baca Quran, buat amal-amal soleh, dan solat sunat, solat tarawih sunat pasti, ya. Tapi tak boleh buat dalam bulan lain. Hanya bulan Ramadan itu pengisian tu. Itu pengisian tu. Saya sebut tadi bulan Ramadan bulan pengisian sebab malam ada pengisian dengan baca Quran sebelum tidur. Kemudian sebelum lepas bayar isyak kita ada solat pula. Solat berjamaah ataupun solat sunat berjamaah yang disebutkan sebagai solat tarawih, solat sunat tarawih. Siapa pun kita, di mana pun kita akan buat benda ni. Ini di antara benda yang dianjurkan dalam agama. Maka kita buat dengan bersungguh-sungguh. Pengisian. Jadi tuan-tuan, apa lagi pengisian? Ya, tuan-tuan, pengisian ialah kita kena cuba untuk membersihkan harta kita. Okey, keluar namanya duit kita tu dengan namanya zakat suci. Namanya zakat fitrah. Tu yang keluar sebulan, setahun, sekali. Bukanlah sebulan sekali. Maksudnya sebulan dalam Ramadan, sekali dalam setahun. Iaitu dalam bulan Ramadan namanya zakat fitrah. Untuk kita, atas bawah tanggungan kita keluarkan sejumlah duit sebagai tanda kita nak membersihkan harta. Di samping tu tuan-tuan, ya, kena ada nilai prihatin ataupun nilai, kata apa, rasa tanggungjawab bersama lah. Macam tu. Ya? Sebab kita nak keluarkan harta ni, kita berasa macam, yalah, kalau saya pun rasa macam contoh lah, kita semalam forum dengan mereka. So orang bagi ide serati. So kita kata, ni serati ni duit aku. Mau tak boleh kacau, duit aku saja. Tuan-tuan, kena ingat, sumber ni datang daripada satu pihak. Yang mana pihak ni pun mengharapkan kita untuk menyampaikan kebaikan itu. Jadi tuan-tuan, daripada duit yang kita dapat, duit gaji,
duit apa-apa yang kita buat dengan sebuah hati yang kita terima, anggaplah juga ada sebahagian hak orang lain dalam keadaan yang sama. Kita infak, kita keluarkan sebagai sedekah, kita bagilah sesuatu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bulan Ramadan ni, saya yakin tuan-tuan, anda adalah orang yang kubur. Siapa pun kita. Kedekut tak mesin pun tuan-tuan. Setidak-tidaknya dia terasa ke nak bagi. Walaupun sikit. Ha. InsyaAllah ada. Dia kalau ada masih ada iman dan takwa tu, dia tetap akan ada juga. Walaupun nak bagi tu tak banyak. Tuan-tuan, sahabat rahimahullah, tak apa. Nilai itu tak kisah. Yang penting tuan-tuan bagi. Sebab kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni adalah seorang yang pemurah. Kerana Nabi SAW ajwadan nas. Nabi ni seorang yang amat, seorang yang pemurah. Tetapi apabila masuk Ramadan, Nabi jadi lebih pemurah. Berarti dalam Ramadan, Nabi lipat gandakan sifat pemurah itu untuk dipamerkan dengan rasa keikhlasannya, dengan rasa kepuasannya. Nabi lagi pemurah dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, kita nak masuk Ramadan, maka tuan-tuan buat persiapan. Kalau ni belum lagi nak cuba untuk berinfak, pilah mana-mana masjid, letak satu jumlah note RN kita tu. Jangan rupiah pula. Ya? Bukan tak boleh rupiah. Nanti mereka nak kena pergi tukar pula lagi susah. Kalau dolar dia pun susah. Dolar, pound sterling, apa bagi dinar ke, rial ke, sak-sak situ kos kan. Boleh. Kalau bat ke, rupiah ke, bukan tak boleh, susah sikit. Jadi tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah sekalian, maksudnya kita kena ada perasaan bersedia untuk menyumbang. So kita dalam proses nak menyucikan hati, menyucikan harta sendiri. Okay? Is it true? Ya. Sebabnya ialah Allah nak pandu kita keluar nanti. Jangan kedekut harta, jangan kedekut amal soleh di mana saja kita berada. Tu dia. Apa yang dia proses tu daripada dalam Ramadan tu sendiri. So sebelum Ramadan kita buat persiapan. Apa yang saya nak sebut ialah tuan-tuan kena buat persiapan. Kalau contohnya tuan-tuan bersedia untuk menjadi penyumbang, setidak-tidaknya satu hari, contohlah kita kata tuan-tuan letakkan RM5, 10 hari RM50, 30 hari RM150. Atau kalau lah boleh nak menyumbang RM5 setiap hari. Kalau setiap hari. Kalau tuan-tuan nak menyumbang setiap masa, Masya Allah, itu lagi besar ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada anda semua. Tetapi apapun, dia bertitik tolak dengan pertama tadi, iaitu bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita dengan keikhlasan. Ya, maka tuan-tuan dan puan, saya tinggalkan 3 perkara ini untuk sama-sama kita fokus persiapan kita untuk kita jadikan ia sebagai jambatan untuk kita dapat keredaan, dapat keampunan, dapat segala-gala yang kita impikan dalam bulan Ramadan yang Allah akan bagi kepada setiap hamba yang betul-betul berharap dan berhajat. Sebab tu Nabi sebut, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu salah satu hadis. Nabi sebut barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan, kita pun berharap bersungguh-sungguh, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi tuan-tuan dan puan, sama rahimahkumullah sekalian, mudah-mudahan 4 perkara mudah yang saya tinggalkan, walaupun kita pernah dengar, walaupun diulang-ulang oleh para asatizah ataupun guru-guru kita yang sebelum ini, apa tuan-tuan, jadikan ia sebagai satu nota catatan yang terbaik, tidak akan terhenti sebagai nota, tetapi mungkin dia koma, lepas ni sambung tuan-tuan, untuk kita teruskan usaha-usaha baik dalam kehidupan kita bersama. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati, Allah memberkati, dan Allah memanjangkan usia kita bersama untuk menyambut Ramadan al-Mubarak. Berbahagialah dan bergembiralah hati-hati manusia yang mengharapkan keampunan, yang mengharapkan keberkatan, yang mengharapkan surga yang kita idam-idamkan. Allahumma amin. Terima kasih banyak. Sebab terima kasih kepada puan yang sudi bersama dengan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Doakan untuk saya juga doakan untuk tuan-tuan juga agar dipermudahkan segala urusan, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih tuan-tuan. Yang sibuk ada urusan tak apa, kita faham. Yang penting tuan-tuan dapat duduk seminit 2 pun, itu tanda hati anda bahagia. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad atas kesediaan berkongsi ilmu kita pada pagi ini, dan inilah masanya kita menanam azam untuk merebut segala kelebihan Ramadan yang bakal dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah selepas ni kita ada lagi kuliah duha kita pada pukul 9 pagi bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Hafiz, berkenaan dengan hadis dan doa. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu
program Baik. kita, kuliah doa kita dengan tasbih kafarah dan solat asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah jumpa lagi. Jumpa lagi Baik, kita. hafal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. wabarakatuh.